Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan masuk lecture yang terakhir iaitu Graphical User Interface ataupun GUI ataupun kita boleh panggil GUI. So, in this chapter you will learn Python, Kinter GUI programming, classes and objects, creating widgets, global variable, specifying layouts and introduction to database. So first sekali kita nak kenal dengan term Graphical User Interface. Apa yang dimaksudkan dengan GUI ataupun GUI? A GUI, Graphical User Interface, is a system of interactive visual components for computer software. A GUI displays objects that convey information and represent actions that can be taken by user. Okey, sebelum adanya GUI pada zaman dululah lebih kurang 70-an 80-an dulu, komputer program semuanya menggunakan command line interface. Command line interface tu macam mana? Contohnya kita ada command prompt. Okay, so apa je yang kita nak dekat sini, kita kena type dia punya command. Okay, kalau kita nak tengok, contohnya kita nak tengok directory apa yang ada dalam C user, dalam folder ni, kita nak tengok apa file yang ada, kita kena type dir, baru kita boleh tengok macam ni. Sedangkan kalau zaman sekarang kita pakai GUI, contohnya dalam Windows, kita just buka saja folder tu dalam Windows Explorer, terus kita boleh nampak dalam graphical representation. Jadi lebih mudah lah kalau kita nak buat operation apa pun, kita just klik lah. Banyakkannya kita klik ataupun kita boleh drag, kita boleh scroll dan sebagainya. So dalam subjek ni kita akan belajar tentang Kinter ataupun tkinter ataupun tkinter. Terpulang lah masing-masing awak nak sebut macam mana kan. So Kinter ni asal daripada satu teknologi iaitu TK. Okay, what is TK? TK is a free and open source cross-platform GUI toolkit that provides a library of basic elements of GUI widget for building a graphical user interface in many programming languages. So TK ni dia design eksklusif untuk high level dynamic language, contohnya TCL, Ruby, Perl, Python dan ada banyak lagi lah, tapi semua yang high level punya lah. So Python dia ambil TK punya teknologi ini dan dijadikan sebagai tkinter ataupun Kinter. Okay, Kinter is a Python interface to the TK graphic library. Dia gunakan library yang dah ada dalam TK ni untuk disesuaikan dalam Python supaya kita boleh buat GUI dalam Python. Kinter is not the only GUI programming toolkit for Python. However, it is the most commonly used lah. Okay, it is included with Python as a library. So bila kamu dah install Python, kamu tak payah install apa lagi yang extra, kamu just import sahaja library Kinter sebab kita memang dah install sekali dengan Python. So cara untuk import, kita kena letak statement ni kat atas sekali. From Kinter import all. Star ni maksudnya all lah. From Kinter import all. So Kinter ni dia membolehkan kita untuk create window dan dalam window tu kita boleh letak widget lah. Okay. So widget, apakah itu widget? Widget is a graphical component on the screen. Contohnya button, text level, drop down menu, scroll bar, picture, apa saja elemen yang ada di dalam window kita panggil sebagai widget. Sebelum tu kamu jangan confuse pula window dengan Windows. Windows tu operating system. Window tu maksudnya satu program lah. Contoh kalau macam ini Windows Explorer kan, ini adalah satu window. Okay? So jangan confuse pula window dengan Windows. Jadi widgets adalah komponen yang ada dalam window. Contohnya kita ada button, label, text entry, tempat masukkan teks ni kita panggil sebagai entry dalam Kinter. And then untuk masukkan teks dia ada dua jenis. Kalau yang
satu field yang kecil ni, sebaris saja kita boleh masukkan, itu kita panggil sebagai entry. Kalau kita nak masukkan yang multi-line, okay, lebih daripada sebaris, itu kita panggil sebagai text box. So, ini adalah widget yang berlainan. And then kita ada check button ataupun checkbox. Kita ada radio button. So, beza checkbox ni dengan radio button adalah kalau checkbox, kita boleh pilih lebih daripada satu. Radio button pilih salah satu sahaja. Dan tempat untuk masukkan ni kita panggil frame. Okey, saya tunjuk satu contoh. Dalam komputer saya ada net speed monitor ni. Ni saya bagi contoh. Okey, ni adalah satu window. Ini adalah satu window. Sebenarnya GUI component ataupun widget ni bukannya banyak ni saja. Dia ada at least 15 jenis lah sekarang ni. So, untuk yang full list, kamu boleh tengok dekat link ni. Dia akan bagi tutorial untuk masuk ke setiap satu widget ni lah. Okey, tengok dekat contoh ni. Ini adalah widget juga ni. Ni kita panggil sebagai tab kat atas ni. And then yang ini drop down menu. Ini button, ini semua button. Okey, ni drop down menu. Yang ini bukan radio button, ini checkbox. Ini checkbox. Okey, yang ni button. Okey, lagi ke? Yang ini yang boleh masukkan teks ni kita panggil sebagai entry. Bukan teks, kalau teks yang besar tu. Okey, ada kita. Ini contoh lah. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak create Kinter window. Sangat senang sebenarnya. Okey, kita create new file. Bagilah nama apa-apa. Saya bagi nama my app contoh. Okey, save as.py macam biasa. Okey, so first kali apa yang awak kena buat? Awak kena import. Macam tadi, from Kinter import all. And then, apa yang kita perlukan? Yang first kali adalah kita kena create window. Create window sebenarnya sangat senang, iaitu kita kena bagi apa-apa nama pada window kita. Bagi nama variable untuk jadi penunjuk kepada kita punya window. So, biasanya orang pakai root. Root tu common lah kan. Root ataupun ada yang bagi master. Tak kisahlah nak bagi nama apa. Okay, root sama dengan panggil T huruf besar, K buka tutup kurungan. Kemudian awak kena call main loop. Okay, root dot main loop. Okay, apa itu main loop? Bila awak run Windows ni, dia akan masuk dalam Windows loop event. Okay, dia akan loop, maksudnya dia akan tunggu apa event yang akan berlaku. Okay, dalam Windows, dalam kita punya OS lah. So, kita kena masuk dalam loop tu dan kita kena bagi command ni lah. Okay, nama kita punya Windows tadi, dot main loop. So, kat sini pun dah cukup untuk kita run program ni. Nampak? Dia akan keluar satu Windows kosong. Macam tu je sebenarnya untuk create Windows dalam Python dengan menggunakan Kinter. Sangat senang berbanding dengan dulu saya pernah belajar Windows programming, sangat susah sebenarnya. Kalau menggunakan language lain memang sangat susah sebab dia punya coding sangat panjang. Tapi kalau Kinter Python cuma panjang ni saja kita dah boleh create satu window. So sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak add widget dalam kita punya window. Okay, tadi window kita kosong je, sekarang nak tambah widget. Okay, cara dia, so lepas kita create root ni tadi, antara root ni dengan root.mainLoop, antara ni lah kita kena letak kita punya widget. So dalam contoh ni saya nak letak widget yang paling common iaitu label. Apa itu label? Label adalah static text. Teks yang tidak berubah dalam awak punya window, itu kita panggil sebagai label. Okay. So cara dia, first kali awak kena bagi nama variable.
Contohnya my label. Sama dengan, and then awak kena panggil nama dia punya class label. Kemudian buka kurungan. Dalam kurungan ni first kali awak kena letak dia punya parent window. Maksudnya dia terletak dekat window mana. Label ni terletak dalam window yang kita bagi nama root ni. So first kali kita kena letak nama root and then comma. Kemudian yang kedua awak boleh bagi apa-apa dia punya option lah. Contohnya dia color apa, font apa dia punya tulisan, besar mana dan sebagainya. So ini saya bagi contoh yang simple saja, iaitu kita just set dia punya text. Kemudian sama dengan, sebab dia adalah string, kita kena buka tutup quotation mark tu. Saya nak tulis hello world lah. Hello world. Ini kita hanya create object sahaja. Create object my label, tapi kalau awak run sekarang ni, dia tak muncul pun tulisan tu. Kenapa? Sebab awak kena letak pula satu coding untuk awak display kita punya widget tadi tu dalam window ni. So cara dia, panggil kita punya nama objek tadi iaitu my label. Kemudian dot. Sekarang kita akan panggil satu operation iaitu operation pack. Pack ni akan letakkan kita punya label tadi dalam kita punya window. So kalau run, baru awak nampak hello world. Kenapa dia jadi kecil? Sebab by default kalau awak tak specify size window ni, dia memang terus akan ikut size paling minimum lah. Kalau kita nak setkan window ni punya size, so awak kena panggil root.geometry. Contohnya 200 kali 100. Nampak saiz dia dah berlainan. Tak nampak sangat. Saya ambil 500 kali 500. Besar sikit. 500 kali 500. So ini adalah command untuk setkan size window lah. Kalau nak set title yang dekat atas tu, by default sekarang TK kan. Kalau awak tak letak, kalau nak letak title, letak root.title. Contohnya my first window. So dia ubah title dekat atas ni. Widgets are objects. So dalam bahagian ni kita akan discuss tentang class and objects. Actually, class and object ni adalah satu topik. Dan dulu dalam RY4 series pun saya sebenarnya mengajar satu subjek, iaitu Object Oriented Programming, hanya untuk jelaskan tentang class and object ni sahaja. So Object Oriented Programming konsep ni, dia adalah satu programming paradigm yang mana program tu bukannya disusun sekadar atas ke bawah sequentially. Dia adalah menggunakan satu teknik, iaitu kita kumpulkan sesuatu bahagian dalam program kita tu dan kita jadikan dia sebagai satu kelas. Contohnya kita nak buat program berkenaan dengan student. So student tu sendiri kita jadikan dia sebagai satu kelas. Student dia ada data, student dia ada operation. Data untuk student adalah dia punya nama, dia punya matrik, dia punya tempat tinggal, bangsa dan sebagainya. Dan student juga ada operation. Operation untuk student adalah dia boleh bayar yuran, dia boleh kira CGPA, dia boleh daftar subjek, dia boleh daftar asrama dan sebagainya. So apa je yang berkaitan dengan suatu objek tu, kita kumpulkan dia dalam satu kelas. So kita dalam subjek ni kita belajar secara simple lah, tak payah mendalam sangat. Just jadi awak ada brief idea tentang apa itu class and object. An integer is an example of data type that hold a number and allow you to do things to it.
A class is a custom data type that holds information and defines operation you can do to it. Class ni kalau dalam programming kita anggap sebagai satu custom data type lah. Dia adalah data type tapi yang berjenis kompleks sebab dia boleh simpan data dan dia juga ada operation. Kalau data type yang biasa macam integer, float dan sebagainya, itu kita hanya boleh simpan data saja. Tapi kalau dalam satu data type yang berjenis class, dia adalah kompleks. Contohnya list. List kita boleh simpan data tapi dia ada beberapa operation. Contohnya kita boleh sort, kita boleh sum dan sebagainya. Itu adalah dia punya operation lah untuk data type tersebut. Class tu adalah satu definition ataupun blueprint kepada satu objek ataupun kita bahasa Melayunya senang kita cakap macam acuan lah. Ya, acuan kepada satu objek. And object is an instantiation of that class. Okey, objek tu adalah satu, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil misalan ataupun hasil kepada kita punya acuan tadi. Okey, contohnya kita ada car class. Daripada car class tu kita boleh dapat car object. Okey, setiap kereta dia mempunyai ciri-ciri yang sama dan dia boleh buat benda yang sama. Tapi setiap kereta tu adalah berbeza. Contohnya color dia berbeza, plate number dia berbeza, dia punya model dia berbeza. Okay, dan sebagainya. Setiap objek adalah berbeza walaupun dia punya data dan operation adalah sama. Contoh, okay, bagi seorang student katakan, nama seorang student ni Siti Aminah binti Ali. Contoh, walaupun nama dia Siti Aminah binti Ali, jantina, dia perempuan, dia student yang boleh daftar subjek dan boleh buat benda yang sama macam student lain, tapi dia tak sama dengan seorang lagi Siti Aminah binti Ali. Walaupun nama dia sama, dia punya jantina perempuan, dia juga student dan boleh buat semua benda yang student boleh buat, tapi dua objek ni adalah berbeza. Dia tetap tak dikira sama sebab dua ni adalah entiti yang berbeza. Setiap widget yang ada dalam kita adalah objek. So, dalam ni ada satu contoh. W sama dengan label, root, text sama dengan hello world. So, dalam kita punya statement ni, label ni adalah satu kelas dan W ni adalah objek kepada label. Maksudnya kita create satu objek berjenis label dan kita namakan dia sebagai W. Ini adalah satu proses untuk create objek dalam kita. Proses untuk create objek ni dalam object-oriented programming, istilah dia kita panggil sebagai instantiation. When creating an object, we supply the arguments predefined in the constructor. Macam mana kita tahu bila kita panggil label ni, bila kita buka kurungan, kita kena specify root, text dan sebagainya. Sebab ini sebenarnya dah ada dalam constructor. Constructor ni adalah satu function yang mana memang dah design dalam Python untuk create object. Maksudnya masa buat Kinter ni, programmer tu memang dah set kan, bila kamu create satu objek berjenis label, kamu kena specify beberapa argument. Ini ada dalam documentation, kamu boleh check online lah. Kinter punya documentation. Labels constructor need at least 2 argument. First, dia perlukan master. Ini kita panggil sebagai master, iaitu apakah dia punya parent window. And then option. Dipisahkan dengan koma. Belakang ni kita akan specify dia punya option. So, tadi tu kita cerita tentang creation. Next, kita akan tengok tentang object operation. Macam yang saya cakap tadi, setiap objek ada operation dan juga data. In this example, we call w.pack. Tadi saya kata kita kena gunakan method pack ni untuk kita display kita punya label. Kalau kita tak letak .pack ni, dia takkan nampak lah. Pack is one of the operation that can be carried out by all label object. In programming, all operation are defined as function. Okay, dalam programming, operation kita gunakan function sebagai operation. So, sebab W ni adalah sejenis objek berjenis label, dia boleh buat operasi pack. Sebab programmer dah tentukan semua objek berjenis label boleh buat macam-macam operation. Salah satunya adalah pack. Selain daripada operation, kita juga boleh setkan objek
ataupun widget tu punya properties. Ataupun data, ataupun attribute, ataupun option. So banyak istilah kita boleh pakai lah. Biasanya orang sebut sebagai attributes ataupun option. Dan kita specify dia dalam parameter. Parameter tu maksudnya yang ada dalam kurungan tu lah. Dengan menggunakan key value pair. So contoh kat sini saya ada my label. Okay. Datang daripada kelas label. Master dia adalah root. So kat sini saya setkan 3 properties ataupun 3 option. Iaitu yang pertama saya setkan text dia. Okay, hello Kinta. Dipisahkan dengan koma. And then saya nak setkan foreground. Foreground ni maksudnya warna tulisan tu lah. Okay, foreground sama dengan white. And then background belakang dia tu sama dengan black. So actually dalam Kinta yang ni kita boleh pakai shortcut ni. Tak payah nak eja penuh foreground, kita boleh tulis FG je. FG, yang ni background boleh eja BG saja. Okay, you may check the option available for each widget from online documentation. Contohnya kita tengok dekat website ni, dia ada tunjuk kita widget ni. Semua adalah. Katakan saya nak tengok widget untuk label. Dia dah bagi syntax. Okay, parameter yang kita kena bagi. Ni kita boleh setkan lah. Background, bitmap, font dan sebagainya. So yang ni awak boleh check online je lah. Contohnya dekat sini saya nak buat tulisan ni foreground dia biru, background dia kuning, kemudian tulisan dia kemudian tulisan dia saya nak set dia punya font. Okey, dalam Kinta ni, dalam Python lah generally, selagi awak tak tutup awak punya bracket ni, awak boleh enter ke bawah tapi dia still akan sambung lagi lah. Saya setkan font. Saya nak dia tulisan Arial. Font dia 25 besar sikit. And then saya setkan dia sebagai bold. Nak juga italic. Okey, cuba kita run. Tu dia. Ini daripada property sinilah. Macam tadi awak nak setkan color tu, awak boleh rujuk kepada jadual ni lah untuk tengok warna color yang dia accept dalam Kinta. Okay, next saya nak try create button. Button ni saya bagi nama button exit. So, sama dengan kelas dia adalah button. Nak letak kat mana? Kita letak pada root. And then text atas button tu ada perkataan exit. So macam tadi juga kita kena letak pack. Kita boleh buat panggil nama dia button exit dot pack. Okey, kita boleh buat macam ni. Tapi saya nak tunjuk satu shortcut lah. Dalam object oriented programming, bila kita create objek macam ni, kita boleh juga shortcut terus panggil dia punya operation. So saya juga boleh buat selain daripada saya panggil dia balik, lepas tu baru letak macam ni, saya boleh terus buat kat ujung ni dot pack. Boleh buat, tapi saya tak galakkan sangat lah kalau takut awak keliru. Tapi kalau awak nak buat, boleh buat lah. So yang ni buang lah. Alright. Nampak? Ini adalah button exit. Tapi sekarang, kalau saya klik button exit ni, tak jadi apa pun. Sebab apa? Sebab kita kena define dia punya action. So cara untuk kita setkan action kepada button kita tadi, caranya kita kena buat satu function. Kemudian baru kita panggil kita punya function bila kita create button. Okey, kita kena create function sebelum kita create kita punya button. Make sure function yang kita buat tu ada atas daripada button yang kita create tu. Terpulanglah nak letak dekat sini pun boleh, kat sini boleh. Nak senang tengok, letak kat atas je lah.
Okay, so def. Okay, saya nak buat function ni adalah sebagai contoh dulu. Bila saya klik button ni, dia akan print dalam konsol ni cakap the button is clicked. Sebab nak yang simple je dulu. Def, dan saya pernah bagi tahu dulu, nama function selalunya adalah kata kerja. Exit lah. Exit app. Lepas tu, mesti ada buka tutup kurungan. Lepas tu, mesti ada colon. Lepas tu, bawah mesti tab ke kanan sikit. Bila kita tekan je button tu, dia akan print the button is clicked. Okay, so ini siap satu bahagian. Kemudian, kalau kita klik sekarang ni tak jadi apa lagi. Kita mesti letak dekat sini. Ni, bila kita create button ni, dalam kurungan ni, kita mesti specify, koma, letak command. Command sama dengan bagi nama kita punya function. Exit app. Exit app. Tapi yang penting dekat sini, bila awak panggil exit app ni, jangan letak buka tutup kurungan. Tak tahu kenapa programmer kita dia buat macam tu. Bila setkan command ni, selalunya kalau kita panggil function, kita kena letak yang buka tutup kurungan tu. Tapi untuk yang ni, dia tak nak pula. So tak payahlah. Alright, so cuba run. So ini kita punya window. Bila saya tekan exit, nampak dekat bawah tu dia tulis the button is clicked. Setiap kali saya tekan, dia akan keluar the button is clicked. Next, kita nak tengok tentang global variable. Ini patutnya saya ajar masa function dulu. Tapi saya nak ajar masa GUI ni lah supaya lebih praktikal dan awak boleh nampak dia punya penggunaan global variable ni. Okay, katakan dekat sini kita ada satu variable A sama dengan 10. Kemudian dekat sini kita ada dua function plus 5 dan plus 10. Plus 5 ni maksudnya function untuk button plus 5 ni, maksudnya bila saya tekan button plus 5, dia akan tambahkan variable A dengan 5 dan dia akan print dekat konsol bawah ni. Dan kalau plus 10, dia akan tambah dekat bawah ni. Okay, so cuba kita tekan tengok. Plus 5, apa jadi? Error. Unbound local error. Local variable A reference before assignment. Kenapa jadi macam ni? Sepatutnya A 10 tambah dengan 5, dia mesti jadi 15 kan? Tapi kenapa error? Sebab dia tak kenal variable A. Sebab skop dia berbeza. Variable A, skop ni, kalau kita declare A dekat sini, katakan A sama dengan 1, so dia recognize A yang ni sahaja. Katakan dekat sini kita buat A sama dengan 2. Kan cuba kita run. Okay. Add 5. Sekarang tak ada error. Tapi cuba tengok dia punya output. Dia jadi 6. Kenapa? Sebab 5 tambah 1, 6. Kenapa 5 dia tak nak tambah dengan 10? Sebab skop A ni hanya dalam ni sahaja. Okay, ini kita panggil sebagai local variable. Cuba dengan kita tekan plus 10 pula. Agak-agak apa yang keluar? Adakah kita akan expect 10 tambah 10, jawapan dia 20? Jawapan dia 12. Sebab apa? A yang dia kenal hanyalah A yang dalam skop dia sahaja, local variable. So kalau kita nak tambahkan A dengan 10 yang atas ni, kita kena declare dia sebagai global. Okay. Cara dia dekat sini atas kita declare macam biasa, tapi kita mesti buat sebelum kita create function tadilah. Okay. So yang ni saya buang. Yang ni saya buang. Okay. So dekat sini saya kena declare global A. Maksudnya dia akan rujuk kepada variable yang dah declare sebelum ni yang nama dia A. Ini adalah global.
Yang ni pun global A. Okay. So, sekarang cuba kita run. Okay, tengok kat bawah ni output. Add 5 jadi 15. Itulah 10 tambah dengan 5 jadi 15. Okay, sekarang cuba kita ni pula. Tambah 10 jadi 25. Kenapa 25? Sebab tadi 15. Nilai 15 dah dapat pada A. So sekarang 15 tambah dengan 10 dapat 25. So jadilah kita punya application ni. So saya harap kamu faham apa maksud local dan global variable. Ini saya rasa yang assignment yang kira CGPA tu mungkin kena pakai macam ni. Mungkin, saya tak pastilah, tengok awak punya projek macam mana. Okay, next kita nak tengok macam mana nak tukar label punya teks. Ambil dari contoh tadi lah. Dalam contoh tadi, saya print dekat dalam konsol. Sekarang saya nak try buat dia nak print dekat, contohnya show label. Adalah sejenis label. Letak pada root. Teks dia adalah by default dia adalah 10 lah. 10. And then saya nak buat dia very besar sikit lah. Font dia saya letak Arial size 30. Kemudian pack. Okay, run tengok. Jadi macam ni. Okay. So saya nak buat instead of print, saya nak buat dia printkan dekat dalam, dia akan ubah tulisan dalam label. So yang ni saya komen dulu. Okay. So cara dia, panggil nama kita punya label tadi. Macam saya punya nama dia show label. Show label dot config. Okay. Kemudian tukarkan dia punya teks sama dengan A. Okay, kita cuba tengok dulu output untuk ni. Okay, sekarang saya tekan tambah 5. Dia akan print dekat sini. Yang 10 ni saya tak ubah tadi. Dia print dekat bawah lagi lah. So, cara dia macam tu lah. Awak panggil method.config. Kemudian dalam kurungan tu, awak ubahkan nilai dia punya teks. Next, kita nak tukar label mengikut input yang kita dapat daripada entry. So, saya ambil balik contoh yang tadi ni. Yang ada button exit ni. Kalau korang tengok. Saya nak letak entry dekat bawah hello world ni. So, saya akan letak satu button submit. Bila saya tekan button submit tu, dia akan ubah hello world ni kepada apa yang saya tulis dalam entry tu. So, nak buat apa dulu? Dekat bawah hello world, saya akan letak satu entry. Saya letak nama my entry lah. My entry. Entry, letak dia pada root. Kemudian pack. Okay. Lepas tu saya akan create button sebelum button exit. Button submit. Teks adalah submit. Command, letak siap-siap lah. Command saya akan hantar pada function yang bernama submit. Submit je lah. Okay. Kemudian pack. Lepas tu saya nak create satu function nama dia submit.
So dalam submit ni lah kita akan setkan teks yang kita dapat daripada my entry, kita hantar kepada my label. So kita setkan my label dot config. Kita akan dapatkan dia punya teks daripada my entry dot get. Cuba run. Sekarang kita dah ada satu entry. Saya tulis sini hi, submit, dia akan ubah ke atas tu. Okay. Alright, saya bagi satu lagi contoh yang ni ada calculation sikit. So, saya dah create satu window. Okay, tengoklah. Okay, untuk add to number. So, dia ada 3 entry. Ini adalah num1 entry. Ini adalah num2 entry. Dan ini adalah total entry. Ini button submit. Button submit, command dia hantar kepada submit. Okay, kalau kamu tengok coding ni dekat pack saya letak side sama dengan left. Sebab nak letak semua ke kiri. Rapat ke kiri, bukannya atas bawah. Okay, saya dah set weight semualah. Okay, so sekarang macam mana kita nak buat dia punya calculation. Saya nak, bila saya masukkan number dekat sini, dia akan keluarkan result dekat sini bila saya tekan submit. Contohnya 2 tambah 2 dia akan keluarkan 4. So macam mana nak buat? Okay. First kali awak kena bahagian total ni dulu Total entry. Total entry ni bahagian ni, dekat bahagian result ni. Awak kena create satu objek berjenis string var. String variable ataupun string var. Okay, saya nak bagi nama result. Ini tak kisahlah nak letak mana. Saya letak atas ni lah, senang nampak. Result sama dengan create satu objek string var. Okay. Yang mana string var ni adalah objek yang boleh menyimpan satu string yang nilai dia boleh berubah-ubah. So dalam total entry ni pun awak kena tambah lagi satu properties, iaitu text variable. Text variable sama dengan ambil yang ni tadi, nama variable ni tadi result. Okay. Next, kita pergi kepada submit. Okay, submit first kali kita nak buat calculation lah. Ini kita belajar masa basic dulu. Total setkan dulu sama dengan 0. Kemudian kita nak buat calculation dia. Nilai num1. Nilai num1 adalah kita ambil daripada num1 entry. Num1 entry dot get. Okay. Tapi kalau kita ambil macam ni saja, nilai yang kita dapat adalah berjenis string. String kita tak boleh tambah tolak, nanti lain dia punya result kan. Kalau contohnya kalau saya tambahkan 1 dengan 2, okay, tapi jenis dia string, dia takkan jadi 3, dia akan jadi 12. So sebab kita nak tambahkan integer, so depan tu kita kena buat explicit casting. Tukar, convert dia kepada integer. Sama juga dengan num2. Num2 entry dot get. Okay. Lepas tu kita kira total lah macam biasa. Yang ni senang je lah. Total sama dengan num1 tambah dengan num2. Okay. Sekarang kita try dulu print result dia dalam konsol. Tengok jadi ke tak jadi. Print macam biasa dulu. Print total. Tambah 2, submit.
Bawah tu dapat 4, maknanya betul lah kita punya calculation. Okey, sekarang macam mana kita nak display dalam ni? Kita kena panggil string bar tadi, iaitu result. Lepas tu kita tekan dot set. Setkan dia dengan nilai total. Okey. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 7, 9. Okey. So, itu cara dia lah. Ini pula macam mana kita nak clear semua entries dengan text box serentak. So, coding dia yang ni biasalah ni. Ini semua part yang kita letak kita punya widget. And then kita ada satu button clear. Command dia clear entry. So, ini clear entry. Okay. So, rupa dia macam ni. Apa maksud clear all tu? Contohnya, kita ada nilai dekat sini. Saya tekan button clear, semua akan clear serentak. So, coding dia macam ni lah. Letak dalam function tu. Okay. Nama kita punya widget. Contohnya ini ada entry, name. Panggil command, panggil dot delete. Kat kurungan 0, n. Maksudnya, delete semua konten yang ada dalam ni daripada mula sampai habis. Daripada indeks 0 sampai indeks yang terakhir. Okay. Yang entry semua macam tu lah. Cuma kamu kena ingat kalau yang text box cara dia lain sikit-sikit je. Iaitu kalau parameter dia tu kamu kena letak start dari 1.0. Kalau entry kamu letak start dari 0. Dia beza kat situ lah. Okay. So, kita bersambung pada part tu.